tunai. Jadi kita tengok sini apakah kegunaan bil tunai. Bil tunai digunakan untuk jual beli secara tunai ataupun cek bil tunai. Jadi kita tengok siapakah penjual di sini. Nama orang yang paling atas adalah penjual dan orang yang membeli pembeli adalah yang di bawah ni pembeli. Kemudian kita lihat pula dokumen ini siapa yang simpan. Kalau dia ialah salinan, maka orang yang menjual penjual disimpan oleh penjual sebab dia ialah salinan. Baik, kita pastikan dalam butiran ini adalah barang niaga. Kemudian kita lihat pula, confirmkan tunai atau cek. Tidak ada nombor cek, maka dia adalah tunai. So urus niaga bil tunai untuk kes ini ialah jual barang niaga secara tunai sebanyak 580. Ini kita confirmkan. Yang atas kali ni adalah nombor dokumen. Penjual, pembeli, menjual. So Ben Wahab menjual kepada juara kafeteria secara tunai barang niaga dan ditandatangani oleh pengurus Ben Wahab Trading iaitu Haji Husin. Seterusnya resit. Resit ni ialah bukti pembayaran. Macam kita di sekolah, pelajar menerima resit apabila buat pembayaran PIBG ataupun pembayaran koperasi. Resit ini diterima daripada, so siapa yang terima? Syarikat Indah terima. Terima wang daripada kasut Azwan. Sekarang kita nak tengok resit ini siapa yang simpan. Asal. Asal resit, macam kita kalau pergi pusat beli belah, kita akan menyimpan resit yang asal. Macam kamu bayar duit PIBG atau duit koperasi, kita akan simpan yang asal. So asal disimpan oleh pembayar. Dalam kes ni siapa bayar? Azwan bayar. So dalam kes ni ialah Azwan bayar kepada. Azwan bayar. So apakah urus niaganya? Azwan bayar hutangnya kepada ABB dia iaitu Syarikat Indah. Syarikat Indah ini adalah ABB sebab menjelaskan sepenuhnya invoice. Apa maksudnya? Menjelaskan hutang. Bagaimana cara dia jelaskan? Kita tengok ada tak nombor cek. Ada. So dia bayar menggunakan cek. Dengan cek, bila ada perkataan sepenuhnya invoice, kita kena hati-hati sebab kemungkinan dekat sini, dekat sepenuhnya ni kita ada diskaun tunai, iaitu semasa kita bayar, semasa pembayaran dibuat, kemungkinan dia akan dapat diskaun. So kalau kita bayar, so kita mungkin terima diskaun. So dalam kes ni dia ialah asal, so Azwan yang bayar. So kemungkinan Azwan ada ada terima diskaun daripada ABB. Kalau kita tengok kat sini asal pembayaran yang terima siapa? Indah. Terima dari siapa? Dia terima daripada Azwan sebab Azwan bayar hutang 480 dengan gunakan cek. Jadi orang yang terima ialah wakil Syarikat Indah iaitu pengurus dia Mariam. Next ialah keratan cek. Yang ini adalah buku cek. Kesemua ini adalah buku cek. Kita ada dua bahagian. Bahagian yang pertama kita panggil counterfoil ataupun keratan cek. Counterfoil ataupun keratan cek. Jadi ini adalah bahagian yang sebelah sini yang warna kuning ini adalah cek. Cek yang telah diberikan kepada pihak yang menerima bayaran lah. So dalam kes ni kita tengok ini ialah counterfoil. Yang kita tengok ni, ini adalah counterfoil iaitu pada 10 hari bulan kita dah bayar cek kepada TNB sebab nak jelaskan bil elektrik. Berapakah jumlahnya? Kita tengok cek ini. So urus niaga dia ialah bayar. Kita tak tulis TNB sebab TNB bukan ABB kita, tetapi kita bayar
bayar apa? Bayar elektrik. So kita bayar belanja elektrik. Belanja elektrik juga dikenali sebagai kadar bayaran. Okey, kadar bayaran ataupun juga dikenali sebagai utility. Okey, bayaran utility. Ini semua memberi maksud yang samalah. Okey, bagaimana dia bayar? Dengan cek. So bayar belanja elektrik dengan cek berjumlah 801. Okey, sebab cek dah tak ada. Kita dah serahkan kepada pihak TNB. So kita hanya ada counterfoil sebagai bukti bahawa kita telah membuat pembayaran. Okey. So walaupun banyak angka-angka di sini, yang asal atas kali ini adalah baki duit kita pada 10 hari bulan. Okey, pada hari itu kita telah mengeluarkan duit, so duit dalam bank kita akan berkurang. Okey. Dan yang bawah sekali itu adalah nombor cek. Okey, seterusnya adalah voucher pembayaran. Voucher pembayaran ni untuk mereka yang tidak ada dokumen, ya. Contohnya kita beli nasi lemak dengan makcik Kia kat tepi jalan. Kita beli sebab bos suruh. Jadi kita takkan nak minta Cik Kia tu bagi resit, dia tak ada resit. Dia niaga tepi jalan, dia buka meja kan. Jadi tak ada resit. Maka kita akan bagi voucher pembayaran untuk Cik Kia tu sign. Okey, jadi penerima akan sign. Okey. So contoh lain selain tu ialah sewa, kemungkinan orang tu dia tak ada resit. Tak ada resit pun kita akan sediakanlah resit ataupun bukti yang kita dah bayar kat dia. Kemudian pekerja, takkanlah kita bayar gaji pekerja pula nak keluarkan resit kan. Jadi kita lah yang akan sediakan dokumen untuk mereka sign. Okay, so dalam kes ni ialah syarikat Indah membayar. Apa dia bayar? Gaji, ya. Kita tak ambil nama tapi kita ambil gaji. So ini ialah bayar gaji. Bayar gaji dengan cek ke tunai? Kita tengok ada tak nombor cek? Ada. So bayar gaji dengan cek berjumlah 420. Okey. Jadi Mariam ni ialah pengurus Indah. Jadi Azman kata okey saya dah dapat. So Azman pun sign. Okey. Okey, ya dalam kes ni. Kemudian kata dia asal yang ni dah tidak berapa terpakai lah. Memang asal disimpan oleh Indah. Indah akan simpan yang asal ni sebab dia memerlukan bukti yang dia sudah bayar dengan meminta tanda tangan daripada penerima gaji. Okey. Jadi yang penting ialah bayar gaji 420 dengan cek. Seterusnya ialah memo. Memo ni ialah yang dikeluarkan oleh biasanya ialah pemilik. Sebab untuk urus niaga ini tidak ada dokumen. Dalam kes ni dikata dikeluarkan barang niaga. So, apa maksud keluarkan barang niaga? Ini ialah ambilan. Apa yang dia ambil? Barang niaga. So berapa nilai barang niaga yang dia ambil? RM50. Kegunaan keluarga. So ini ialah ambilan. Okey, bos nak keluarkan. Selain daripada itu, modal tambahan. Modal tambahan tu apa? Membawa masuk. Dia tengok laptop kat rumah tak guna, dia bawa ke perniagaan dia. Dia status asal adalah milik anak dia. Lepas tu dia pun masukkan dalam perniagaan dan tukar status pemilikan kepada pemiliknya ialah perniagaan dia. So itu ialah modal tambahan. Dan juga catatan pembukaan, iaitu pada hari pertama perniagaan bagi tempoh perkawanan yang baru. Pada hari ini 1 Januari membawa masuk ataupun mempunyai aset dan liability iaitu perabot RM2,000, tunai di bank RM50,000, tunai dalam tangan RM1,000 dan sebagainya. Okey. Jadi ada catatan ni kita akan mudahlah untuk merekodkan duit keluar atau apa saja barang keluar masuk yang tidak mempunyai dokumen sumber atau sebagai sokongan. Okey, next ialah makluman kredit. Kita tengok siapa yang bagi. Bank. Okay, kalau kita rasa nak senang faham, kita tengok dulu apakah butiran faedah atas simpanan atau tak. Kita simpan dapat faedah. So ini adalah faedah diterima ataupun kita kata terima faedah atas simpanan sebanyak 350. Okey, inilah bank memberitahu
dia memberitahu duit kita sudah dikreditkan atau sudah masuk. Okey, wang sudah masuk dalam bank. Biasanya kita memang tak sedar duit kita masuk dalam bank. Selain daripada faedah dividen, kita dah labur dah lama, tapi kita tak pasti bilakah syarikat pelaburan yang kita buat tu membayar dividen. Macam contoh ASB, somewhere in January contohlah. Pindahan kredit pula ialah apabila ABT ke atau customer kita ke kan dia bayar, dia tidak beritahu kita, alih-alih ada duit dalam bank. Kita pun tak perasan kalau dia tak beritahu. Kadang-kadang dia lupa beritahu, kadang-kadang dia beritahu kan. Jadi kita tengok dah ada duit tu dalam bank. Okey, jadi pihak bank akan memberitahu kita bahawa ada wang masuk dalam akaun kita. So makluman debit bermaksud duit dalam bank bertambah. Okey, kerana kita menerima faedah dalam kes ini. Next ialah makluman debit. Kalau kredit tu wang masuk, wang keluar ialah makluman debit. So kenapa keluar? Mesti ada bayar. Apa yang kita bayar? Buku cek. Sebagai pemegang akaun bank ataupun akaun semasa di Bank Gemilang, kita berhak menggunakan buku cek. Tetapi buku cek tu tak free, kena bayar. Okey, kemudian kerana kita gunakan perkhidmatan dia, ada charge yang bank kenakan. So yang ini dia tak minta kita duit, tetapi dia terus tolak daripada akaun bank kita. Tahu-tahu duit sudah berkurangan. So duit dalam bank akan berkurangan kerana buku cek dan charge bank. Duit dalam bank berkurangan. Sama jugalah kalau kita ada buat pindahan kredit membayar melalui online. So duit dalam bank pun akan berkurang. So kita kadang-kadang lupa kan, tak perasan kan, lupa catat dan sebagainya. Maka kita boleh semakkan daripada makluman. Okey, ini pula ialah borang wang masuk. Wang masuk ke mana? Ke dalam bank. So masukkan dalam bank. Depositkan tunai atau cek. Okey. Tapi pada kebiasaannya kita guna untuk tunai lah. So ini kita boleh depositkan dalam mesin ATM. Okey, kita masukkan tunai ke dalam mesin ATM dan ataupun kita masukkan cek. Kita boleh juga masukkan cek, mana-mana cek, dan katalah cek itu datang daripada CIMB, nombor cek ada, biasanya kita ada 4 angka yang terakhir, kita tulis. Kemudian mungkin cek itu adalah cek bertumpahan dan komisen mungkin tak ada. Katalah jumlahnya ialah RM1,000. So kita akan masukkan cek ni beserta dengan borang wang masuk dalam envelope ataupun sampul di mesin yang ada dalam bank. Okey. Jadi itu duit dalam bank akan bertambah. Jadi itu saja untuk hari ini.